على أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. Baca kunut nazilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب
إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati lagi diridhai Allah, yang dirindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan setinggi-tinggi puji kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan izin limpahan kurniaan jemputan daripadanya. Kita kembali lagi bersua wajah untuk sama-sama kita menyambung muzakarah perbincangan kita daripada tafsir Al-Quran surah Al-Ma'idah juzuk ke-6. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita ayat yang ke-6. Surah ke-6, juzuk ke-6, surah ke-5, juzuk ke-6, ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida
Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul 'azim. Ayat ke-6. Ayat mewajibkan wudu. Ayat disyariatkan wudu, disyariatkan berwudu, dan ayat mensyariatkan taharah, penyucian, kebersihan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ayat ni, kita baca dulu tafsir. Baca tafsir dengan tadabbur lain, no? Lalu kita baca dulu tafsir. Firman Allah yang bermaksud, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, hendaklah kamu membersihkan muka-mukamu dan tangan-tangan kamu sampai ke siku-siku kamu, dan sapulah kepala kamu, dan bersihkanlah kaki-kaki kamu sampai dua mata kaki. Dan jika kamu berjunub, hendaklah kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam pelayaran atau dalam musafir, atau seseorang daripada kamu yang datang daripada tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan tetapi kamu tak dapat air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu kamu sapu muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu dengannya. Allah tidak hendak memberikan kamu keberatan atas kamu, tetapi Ia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu supaya kamu bersyukur. Ayat yang ke-6 ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Ya, baik, kita baca asbabun nuzul. Sebab diturunkan ayat daripada surah Al-Ma'idah ini. Dikisahkan Nabi balik dari satu musafir. Dari satu musafir, katanya baginda balik dari perang. Perang yang baginda bawa Sayyidatina Aisyah. Berlaku di dalam peperangan tersebut kemenangan berpihak sebelah orang Islam. Kita hari ini kita baca yang dah menang, kita rasa seronok. Bila kita baca dah menang, seronok. Tapi penderitaan orang yang menghadapi peperangan amat dahsyat. Dalam perjalanan balik, kalung, rantai Sayyidatina Aisyah jatuh. Jatuh. Bila jatuh, ketika ini diberitakan ketika berlaku peristiwa ni, Sayyidatina Aisyah baru berusia 13 tahun, 14 tahun. Lebih kurang. 13-14 tahun. Jadi bila jatuh dia punya rantai dia cari rantai dia. Dia duduk barisan paling belakang. Jadi dia pergi dekat Rasulullah yang duduk di depan sekali. Waktu tu Rasulullah berhenti sebentar di tempat tu. Dia baru sedar, dilihat dia tak ada kalung dia. Tu dia terus pergi cari Rasulullah. Ya, abang kalung dia jatuh. Rantai lah, saya sebut senang lah, rantai dia jatuh. Lepas tu Rasulullah kata, macam kita lah akan tanya tang mana jatuh. Manalah nak tahu, kalau tak tentulah tak tanya orang kan. Dia kata dia tak tahu. Jadi Rasulullah kata, kita cari. Carilah, menyebabkan perjalanan rombongan tu tertangguh lah, tak boleh, sepatutnya kan boleh jalan dah. Tapi oleh kerana cari kalung dia tu tak berjalan. Tak berjalan. Sayyidina Abu Bakar, bapa kepada Sayyidatina Aisyah ni, tertanya-tanya, Rasulullah ni orang dia tepat waktu. Kenapa tak jalan lagi? Pergi tanya kepada Rasulullah. Rasulullah kata, Sa'ad, rantai Aisyah ni jatuh. Dia cari. Pakatlah cari. Bila berita ni dapat khabar dari satu mulut ke satu mulut, pakat-pakat cari. Kita bayangkan kita macam tu kan. Kalau sekata ada hilang ni, prihatin. Sahabat-sahabat dan satu rombongan ni nak cari juga.
Tolonglah cari, bila tolong cari, perjalanan nak sampai dah Madinah waktu ni, waktu nak balik dah. Tak berapa jauh lah, dalam beberapa kilometer lebih kurang. Kemudian dalam rombongan ni, biasalah ada lah mulut-mulut. Ish, leceh ni tak boleh nak jalan lagi. Mereka walhal naik kenderaan bukan sekali. Kan kita naik bas kan. Mereka bolehlah balik dulu kan. Tapi mereka tak mahu dah main dengan Rasulullah. Berperang dengan Rasulullah. Nak balik satu barisan dengan Rasulullah juga. Jadi ada yang berbunyi. Waktu tu Saidina Abu Bakar dekat dengan situ. Dia dengar. Leceh lagu ni. Leceh lah. Pasal tak boleh nak balik lagi. Entah dia pun tinggal anak isteri berapa bulan, berapa tahun. Dah dekat dah nak balik. Mana tak boleh balik. Pasal pantai kawan tu pula pergilah. Dia cari ni. Sampai akhirnya dia penat, dia duduk. Aisyah radhiyallahu anha dia duduk. Bila dia duduk, Rasulullah pun tak nak cari. Rasulullah duduk tepi dia. Letih Rasulullah tertidur atas riba dia. Romantik Rasulullah ni lah. Lagi kita orang tidur atas riba kita tolak, pada dia berat pada hang. Rasulullah tertidur atas riba dia. Bila Rasulullah tidur atas riba dia tu, sambil dia usap rambut Rasulullah, ayuh dia main. Ayuh ni kadang orang dah komplek. Tampak dia. Tampak dia. Bila Abu Bakar buat keadaan tu, okey, ada khilaf. Ada kata tak tampak di muka, tapi tampak di tangan dia. Jadi menyebabkan Rasulullah terjaga. Awak pukul dia. Dia lah punya pasal, lebih kurang macam tu lah. Ni perjalanan kita tertangguh. Dia lah punya pasal. Tengok matahari dah pun hampir tenggelam. Ada maghrib masuk. Kita tak boleh bergerak lagi balik. Rasulullah kata, kalau jangan kata macam tu. Ada rahmat di sebalik apa yang berlaku. Ada rahmat. Kita hanya nampak musibah semata-mata. Kita tak nampak kebaikan di sebalik. Kemudian bila masuk maghrib kan dia tak ada jamak. Mereka dah jamak tadi Zuhur dengan Asar. Bila main maghrib, nak semayang lah. Maghrib nak jamak dengan Isya. Kemudian bila main ni ada sahabat-sahabat yang kata, kami nak sembahyang terus lah. Tapi selagi Rasulullah tak berdiri, dia pun tak berdirilah. Lepas tu cari ayak. Ada ayak. Ayak ada, tapi untuk nak minum. Ada seorang ni kata, aku ada ayak. Dia kata, tapi tak banyak. Untuk anjing aku minum. Dia kan bawa anjing. Untuk jaga harta mereka waktu mereka berperang. Lepas tu kalau kita ada ayak, tapi untuk aku nak minum sendiri. Kan, ada bekal. Mungkinlah tak banyak, sikit-sikit. Macam contoh kita kata, dalam botol mineral, yang 0.5 liter tu, mungkin ada sekerat tu. Ada untuk nak minum. Jadi Rasulullah kata, wajib minum. Wajib minum. Begitu juga walaupun nak bagi anjing minum. Anjing tu seekor binatang mughaladhah. Tapi Islam ni, dia punya halus. Dia punya rahmat pandangan dia. Walaupun untuk anjing dia pekerja. Bagi dia minum. Jadi kerana itulah maka mereka tak menemui sebarang air untuk berwuduk. Turunlah ayat tayamum ni. Di antara asbabun nuzul turun ayat tayamum. Dalam ayat yang kita akan baca ni, dia cerita tentang ayat tayamum. Kemudian, ni cerita daripada tak ada ayat. Tak ada ayat. Ada seorang Muhammad dia kata, ada wadi di depan sana. Wadi itu berhampiran dengan tempat pernah berlaku peperangan Badar. Ada wadi, ada lembah. Di situ ada ayak sikit. Boleh untuk kita bertaharah. Boleh untuk kita bertaharah. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini, mewahyukan kepada Nabi SAW. Dah ada ayat, kena cuci, kena bersih, hampa main daripada mana-mana tu. Kena bersih. Kemudian turunlah ayat ini yang mana yang menyeru, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah. Allah Ta'ala seru panggil, wahai orang-orang yang beriman.
Saya ulang, ni kali ke berapa kali dah. Apabila ayat yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu, bermakna ayat ini turun di Madinah. Ayat ini turun selepas Nabi berhijrah. Dia tak main ya ayuhan nas, tapi dia main ayyuhallazina amanu. Kata Allah, amanu ni, iman ini adalah satu nikmat yang paling besar yang aku bagi pada manusia. Nikmat yang terbesar ialah iman. Alhamdulillah, Allah bagi dekat kita. Sebab tu kita datang sini. Nah, sebab kita beriman. Kita percaya tanpa rasa ragu-ragu. Kata Allah iza. Iza ni dipanggil adat mu'abbad. Maknanya apabila hang nak sembahyang, iza qumtum, apabila hang hendak mendirikan. Kalau untuk solat dia selalu akan sebut aqimus solah, kan. Dia suruh berdiri. Maksud dia buat sampai bila-bila selagi ada umur. Sembahyang. Buat sampai bila-bila selagi ada umur. Tidak ada alasan untuk meninggalkan solat. Tak ada alasan. Buat juga-juga walaupun tak ada ayat. Buat juga-juga walaupun tak ada pakaian tutup aurat. Tu pasal dia bubuk iza. Nah, iza mu'abbad saya kata. Dia makna dia hukum ni, hukum pada perkataan iza ni, ada hukum dia suruh buat juga-juga. Walau hang sakit tak boleh bangkit. Buat sambil duduk. Hang tak boleh duduk pun tak boleh. Buat sambil mengiring. Mengiring pun tak boleh. Buat sambil terlentang. Terlentang pun mulut tak boleh kata apa. Bacalah dalam hati. Dan sampai isyarat mata. Mata pun tak boleh hati. Hati pun tak boleh, bermakna hang dah mati. Orang yang tak sembahyang hari ni, orang tu hati dia mati dengan dia mati. Pernah jumpa orang tak sembahyang? Awak tak pernah. Tu nampak orang mati. Nah, zombie. Pasal apa? Hang panggil aku hantu, pasal hang tak sembahyang. Orang tak sembahyang tu orang tak ada hati. Sebab Allah Ta'ala bila disebut ila, maknanya hampa kena buat sampai bila-bila. Tidak ada alasan untuk tak boleh buat. Kecuali beberapa tempat diberi keistimewaan untuk perempuan-perempuan. Ketika mana haid. Ketika mana nifas. Dan waktu dia wiladah. Waktu dia melahirkan. Berhenti saat dekat tu. Okay, andainya lepas melahirkan, kering darah dia, wajib dia bangkit. Walau dalam keadaan dia lemah. Wajib dia bangun, dia solat. Kena qada tak? Tak payah qada lah. Dia solat waktu tu lah. Waktu yang dah habis melahirkan. Kata dia lahirkan anak. 1:30 masuk zuhur. Waktu tu dia tak wajib lah. Bayang. Tapi 1:45 darah tak ada. Kering terus. Seperti contoh Sayyidatina Fatimah. Tak ada darah. Tak ada apa. Jam baru 1:45. Zuhur ada lagi dah. Dia dah kering darah. Wajib solat tak? Wajib solat. Yang dia kata iza mu'abbad tu. Tak dapat tidak kena bangkit. Dulu orang jahil, dia tunggu sampai 44 hari. Jahil. Dia bela anak, dia menyusu anak. Dia menunggu. Pagi petang. Dia makan ubat sampai cering dah rambut-rambut. Semayang dia tak ambil awak, tak lepas pantang. Kan? Dia duk jaga pantang tu. Walhal, Islam dia tak kira pantang. Islam dia jaga kering darah, wajib semayang. Itu yang dibawa perkataan ida, bukan saja-saja nak. Qumtum, maksud dia, tak dapat tidak, walau bagaimanapun hang kena berdiri dulu. Kalau hang berdiri luruh, berdiri jatuh, barulah hang semayang duduk. Kok mana pun hang kena berdiri dulu. Kalau dah okey boleh berdiri tak boleh lama-lama saat kita tunggu. Hang baru hang duduk. Dan seterusnya. Berlakulah beberapa huraian ulama tentang qumtum, diri. Diri ni teguh. Buat juga-juga.
Nah, untuk apa? Ila salah. Untuk nak sembahyang. Tapi bukan boleh senang-senang pergi sembahyang macam tu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, faghsilu. Faghsilu ni asal daripada perkataan ghasala, yaghsilu, irsil. Dia fi'il amar. Yang mana fi'il amar mukhatab, muzakkar mukhatab. Fi'il amar ni dia suruh untuk lelaki saja. Okey, dalam Al-Quran ada disebut mukminin dan wal mukminat. Orang beriman lelaki dan iman perempuan. Ada yang disebut mukminin saja. Lelaki saja. Adakah perempuan tak kena? Kena. Kalau di sini ya Allah ya ayyuhallazina amanu. Ni untuk lelaki saja. Adakah ayat ni diturun untuk lelaki saja? Tak, orang perempuan pun sama. Nah, macam ni aghsilu ni adalah fi'il amar, meminta suruhan untuk lelaki. Adakah lelaki saja? Tak, perempuan juga. Dia suruh buat apa? Basuh. Apa makna yaghsilu? Basuh ni macam mana? Air berjalan. Bila kita tuang air, nampak air tu mengalir. Itu makna basuh. Basuhan yang bila mengalirnya air, itu nama dia basuh. Tapi kalau kita ambil air daripada bekas tangan kita, itu dipanggil masak. Sapu. Sapu lain, basuh lain. Basuh, nampak air tu mengalir. Nah, kalau basuh tak nampak. Tapi nampak bekas-bekas basah. Bila mana kita sapu saja. Di sini Allah Ta'ala suruh faghsilu, basuh. Bila basuh, kena bagi nampak zat air tu bertakung di tangan kita. Bila kita basuh, dia kata basuh apa? Wujuhakum. Basuh muka. Basuh muka apa? Ulama-ulama menggariskan had muka. Ulama yang berijtihad dengan ayat-ayat ni di antaranya 4 imam, 4 mazhab. Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Dalam perbezaan pendapat. Tak pasal kita bincang sama-sama. Bila dikatakan had muka ni, kalau kata panjang daripada tumbuh rambut sampai bawah dagu. Kata Imam Syafi'i, sampai bawah pasung dagu. Dipasung, nah? Dipasung dagu. Tu muka. Panjang dia. Tengoklah. Tumbuh rambut daripada mana? Ada orang yang anak rambut dia banyak, kadang sampai ke sini kan? Itu had muka dia. Nah, sampai ke bawah pasung dagu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian lebar dia daripada anak telinga had kecil tu. Nah, sampai ke sini. Itu lebar dia. Maka apabila kamu membasuh muka, hendaklah mengalir air tu daripada tumbuh anak rambut sampai ke apa yang ada di muka. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Betul? Kan? Ada mulut di kepala lutut, tak ada kan? Dalam situ ya. Okey. Dalam pada tu. Dalam pada tu. Maka orang pakat bertanya, pasal apa? Kita ambil sembahyang, kita basuh tangan dulu. Kita berkumur madmadah. Kita insyiqaq, memasukkan air ke dalam lubang hidung. Kan? Rasulullah ada buat. Dalam hadis menceritakan di antara kegemaran Nabi SAW ketika sebelum berwuduk, baginda bersugi, basuh tangan dulu, kemudian berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Walaupun dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis ada. Dan Imam Malik, Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, kalau kata kita tak membasuh tangan, pergelangan tangan, kita tak berkumur, kita tak membasuh hidung, sah dah wuduk kita? Sah. Dengan sebab di muka kita ada hidung, ada mulut. Bila kita basuh muka, air tu kena ada hidung, kena ada mulut, maka kena. Kita Imam Malik dah memadai. Begitu juga tangan tak dibasuh. Sebab mengambil air dengan tangan. Kena ada air di tangan tu? Kena.
Jadi sah tak? Sah. Sebab ni mereka cerita tentang ayat yang sedikit. Kita ni ayat berlambak-lambak. Menyebabkan kita kufur nikmat ketika berwuduk. Dahlah kita buka sekuat-kuatnya. No? Kita basuh tangan. Itu di antara pembaziran yang berlaku yang memang Rasulullah marah sungguh-sungguh. Kan saya kata, mereka jumpa wadi di Badar. Bila jumpa wadi di Badar, sahabat-sahabat pakai serbu lah pergi. Bila pergi jumpa ayat banyak. Nak ambil ayat semayang, lagu, cara, ayat banyak. Macam kita duk ambil. Rasul tegur. Jangan membazir. Tak apa, Rasulullah ayat banyak. Walaupun air banyak. Jangan membazir. Sebab membazir itu adalah kerja syaitan. Saudara syaitan. Dan syaitan tu di sisi Allah kufur. Makhluk paling kufur. Apa nak jadi lagu dia ke? Itu kira macam kita kata ambil ayat dalam sungai tu. Pun Rasulullah berjimat. No? Sebab tak mahu jadi langsung-langsung bersaudara dengan syaitan. Jadi sahabat pun ikut. Buat macam mana? Sebaik-baik berwuduk, cedok dengan bekah. Baru kita pandai jimat. Tak tahu kita ni pandai tak pandai guna ayat. Waktu tak ada ayat, pandai dia ambil wuduk. Dengan sebotol mineral tu tak habis. Betul kan? Hak yang dia pakai spray. Satu spray tu 4-5 orang boleh share. Cuba kalau hari biasa, Allahu Akbar. Setengah kolak tak habis lagi. Basuh kaki. Orang macam ni tak bagus dah. Tak bagus sangat-sangat. Kalau Rasulullah tengok memang dia marah. Okey. Kita kembali pada hukum dah. Jadi Imam Syafi'i dia suruh kita basuh keseluruhan termasuklah yang di bawah 2 pasung dagu ini kerana ia dianggap sebagai muka. Ini nak jadi aurat perempuan. Aurat perempuan muka. Sebab tu ada khilaf. Kalau Imam Malik dia kata tak payah pergi sampai ke bawah 2 pasung dagu ni. Memadai sampai kat dagu ni saja. Ini had muka. Kata Imam Malik. Tak payah pergi sampai ke bawah ni. Memadai sekadar ini. Tutup guru dengan anak murid tu. Kemudian, bila bab aurat kita perempuan, kita tutup aurat, kan? Maka, kita tutup sampai bawah dagu. Sebab, had muka Imam Syafi'i, sampai bawah dagu. Boleh buka ni. Hak muka. Tapi Imam Malik wajib tutup. Kan? Okey. Serta dua orang anak murid dengan Tok Guru dalam ijtihad hukum had muka aurat bagi perempuan. Kata Imam Syafi'i, tak mengapa jikalau tak tutup dagu. Okey, tak mengapa. Tetapi ketika solat, wajib tutup. Kerana meraihkan pendapat Imam Malik, hak muka dekat ni lah. Tapi ketika berhadapan dengan lelaki yang bukan mahram, tutup semua. Tu di antara khilaf ulama tentang aurat perempuan. Sebab tu bila kita baca, ada yang kata wajib tutup dagu. Ada yang kita tengok tak tutup. Lepas semayang kan? Lepas semayang kata tengok bangun barat mana ada tutup ni. Kan dah? Dia pun selit begitu je. Selit lagi bawah ni kan. Pakai tudung kan jadi belit-belit tu selit bawah tu lepas semayang. Terus yang macam tu. Kan tapi kita akan jaga. Panggil apa? Kikik kan. Kikik. Tudung ada kikik. Tudung berdagu. Kita akan jaga. Itu mazhab Imam Syafi'i. Dia pun betul, kita pun betul. Jadi benda khilaf. Keluar daripada khilaf, kita nak keluar daripada khilaf, tutup dagu. Senang. Tutup dagu. Paling senang. Pasal apa? Okey. Berpandukan daripada ayat ni lah perbincangan tentang had muka. Untuk orang perempuan pula macam mana yang boleh dilihat. Okey, kata Imam Malik, dagu dia tak boleh. Dagu dia aurat. Kata Imam Syafi'i tak apa. Sebab had muka dia basuh muka, boleh pergi sampai bawah pasung dagu. Okey. Maka timbullah khilaf. Jadi kita yang tak ada ilmu ni,
Saya kata keluar daripada khilaf, tutuplah dagu. Lagi senang. Nah, takut kita bimbang sebab hanya Allah yang mengetahui mana benar, mana tidak. Bila disuruh membasuh muka, maka hendaklah wajib menggunakan air. Itu sebab tu dia kata basuh. Nah, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Waw itu dipanggil waw ataf. Ataf kepada mana? Ataf kepada yaghsilu. Basuh juga dia kata. Aydiyakum. Aydiyakum dua-dua tangan ilal marafiq hingga siku. Baik, kita tahu daripada hujung jari ini sama ada kuku panjang atau kuku pendek, wajib sampai ayak. Termasuk di bawah hujung jari. Tak payahlah selok teruk-teruk kuku tu. Agak-agak masuk ayak lah. Sebab dia hujung jari. Dan andai kuku tu panjang, yang tu dia kena selok sikit. Dah nak bagi masuk. Salah dah nak simpan kuku panjang? Tak salah. Kalau pandai jaga, tak salah. Cuma dia budaya orang bukan Islam. Rasulullah ni dia kalau boleh, dia kata elakkan, jauhkan daripada budaya orang Islam. Orang yang bukan Islam. Jangan bagi serupa dengan mereka sikit pun. Maka kita memendekkan kuku. Dapat pahala sunnah. Okay, kalau nak taruh panjang-panjang, berkenan, tengok kontur kuku panjang-panjang, bolehlah taruh. Tapi hang kena pandai jagalah. Jangan ada sesuatu pencemaran di bawah tu. Tempat duduk syaitan. Dia seronok lah. Dia duduk buat pesta di bawah tu. Segala kekotoran ada. Okay. Bila sampainya ayat di situ, sama ada. Daripada hujung ni ke siku ataupun siku ke bawah. Kita tengok. Saya nak bawa mazhab, dua mazhab ni. Saya tak berapa pandai. Mazhab lain tak pandai. Mazhab Imam Syafi'i pun tak berapa nak lulu habis. Kata Imam Malik, dari siku mereka hujung. Dari siku mereka hujung. Kita tengok ada orang ambil sembahyang, kan yang dia buka paip, dia akan suruh siku dia dulu. Lepas tu dia tarik mereka depan. Kan? Dia suruh siku dia dulu, dia tarik mereka depan. Adakah salah? Tak salah. Boleh. Tapi mazhab Imam Syafi'i, kalau dah hang pegang Syafi'i, terus. Jangan sak balik, sak Syafi'i, sak balik. Tak boleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari hujung sebab dia ambil daripada ayat ni. Wa aydiyakum. Tangan dulu. Ilal marafiq. Baru hampir ke siku. Siku depan sembang pula. Siku tang mana? Siku ni kita tahu kalau kita pegang yang ada tulang tajam di sini kita panggil siku. Kan? Dulu mak kalau marah dia siku orang lagi ya memang. Siku orang lagi. Dia bagi sekali naik bintang. Ini siku. Dia ada satu tulang. Okay. Imam Malik. Dia siku dia sampai tekat ni. Imam Malik siku tekat ni. Imam Ahmad Ibnu Hanbal tak kena siku pun tak apa dia kata. Sebab bukan dia suruh basuh siku. Dia kata dari hujung tangan sampai ke siku je. Betul-betul saja pun tak apa. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Itu cara-cara mereka berwuduk. Yang tu dia suruh sapu ke basuh? Basuh juga. Sebab tu dia tak datangkan perkataan lain lah. Dia terus datangkan dengan waw. Wa aydiyakum wa ataf. Dan kemudian, itu yang kedua rukun wuduk yang kedua adalah basuh tangan sampai siku. Pertama muka, kedua tangan sampai siku. Dan yang ketiga, wamsahu biru'usikum. Dia tak main faghsilu, dia main wamsahu. Wamsahu tu sapu. Sapu. Bila sapu macam saya sebut tadi, ada baki-baki air yang kita celup dengan tangan, kemudian kita sapu. Dia kata sapu di mana? Biru'usikum. Bi dia letak bi. Dengan kepala. Maknanya, apa yang ada di atas kepala kamu tu, hang sapu. Kata Imam Malik, sapu semua apa yang ada di atas kepala. Telinga masuk kepala tak?
Saya tanya ni. Telinga masuk kepala tak? Masuk tak? Kalau itu kena masuk dengan telinga. Aku tak tahu, saya tak kata, perempuan kata. Okey. Okey. Telinga tak masuk. Kata Imam Syafi'i, telinga bukan kepala. Yang dikatakan kepala, yang tumbuh rambut, itu dipanggil kepala. Yang tumbuh rambut, itu dipanggil kepala. Bagi mazhab Imam Syafi'i, pasal apa saya hari ni saya buka mazhab? Sebab saya nak anak lagi, tak lagi dia nak cerita pasal bab sentuh lelaki dengan perempuan ni. Sebab tu saya hari ni saya cerita pasal mazhab. Sebab kita duduk di Mekah, kita nanti sak tukar mazhab. Nak tukar mazhab, hang kena tahu cara berwuduk. Baru boleh tukar mazhab. Bagi mazhab Imam Malik, telinga adalah kepala. Dia akan basuh semua. Lelaki perempuan dia akan basuh semua. Kalau nak ikut mazhab Imam Malik, hang kena berwuduk cara Imam Malik. Ni wuduk orang tak kerti. Jadi dia akan basuh dengan telinga sekali. Tapi mazhab Imam Syafi'i, yang mana yang ada rambut itu je kepala. Yang mana yang tumbuh rambut itu sahaja kepala. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat macam Imam Malik. Basuh semua kepala. Basuh semua kepala. Cara mereka bagi basuh. Sapu. Bekas air di jangan, celup, bagi basuh, sapu. Daripada depan pergi ke belakang, belakang tolak membalik ke depan. Hal keadaan jari, kedua ibu jari ni di dalam lubang tali, dan lubang telinga. Rasulullah buat macam tu juga. Ada ketika-ketika Rasulullah tak buat itu. Tu kata mereka ni yang mengijtihadkan hukum, mereka berpandukan pada hadis, bukan buat ikut suka. Berpandukan pada hadis. Jadi kata Imam Malik, Rasulullah dia bubuh kedua-dua ibu jari di dalam lubang telinga, baginda melalukan air daripada belakang depan ke belakang tolak mai ke depan. Dan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Nabi juga pernah berwuduk dengan mengambil kayu sugi, basahkan kayu sugi, basuh, sapu di kepala dia. Kesan air daripada kayu sugi tu dia sapu atas kepala dia. Berlaku. Maka jadilah hukum untuk kita. Kita sapu bubur kan? Kata Imam Hanafi, kalau korang daripada 3 jari tak sah wuduk tu. Mana dia kalau hang sapu dengan 2 biji jari je, wuduk tu tak sah. Kenal 3 jari. Okey, bom-bom buat berapa jari? Tak tanya, kalau tak tanya. Entah. Aku pakai tapuk je kan. tak lagi pun nak kira berapa jari kamu aku duk tanya. Okey. Kita tak tahu sebab saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia detail. Dia kata 1 jari pun tak apa. Kata Imam Syafi'i 1 jari pun tak apa. Kat mana? Mana-mana bahagian selagi ada rambut. Maknanya kalau hang nak bubuk kot ni pun boleh. Ni yang rasa rambut hang. Kita ni nak selok juga tahun ni kan. Tak payah selok lagi. Mungkin lagi ada orang lelaki ramai dia nampak orang kita. Masuk ke bawah tudung ni. Siapa ke belakang ni? Boleh tak ke belakang ni? Boleh. Belakang ni boleh. Tang sini boleh. Selagi ada kepala yang tumbuh rambut. Bukan rambut keluar rambut bayang mengurai. Itu tak boleh. Ni rambut. Bukan dia suruh sapu rambut. Dia suruh sapu kepala. Yang dinamakan kepala tempat tumbuh rambut. Faham tak? Itu yang dia kata. Wamsahu. Sapu saja. Sapu saja. Okey. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia sapu kepala dengan baki air daripada dia basuh tangan sampai siku kali yang ketiga. Sebab air basuhan wuduk kali yang ketiga adalah air tu mutlak. Dia dah basuh, masuk kali ketiga tu, berbaki lagi di tangan. Kesan basahan tu
Yang tu yang dia sapu di kepala dia. Okey. Faham kan? Ada yang sapu semua kepala. Tetapi Imam Asy-Syafi'i, walaupun dia kata satu jari pun sah dah, tapi Imam Syafi'i kata ikutlah, kalau kamu mampu, ikutlah Rasulullah berwuduk, dia akan basuh satu kepala dia. Dia sapu satu kepala dia. Jadi kalau kita mampu. Kalau pikir-pikir kita di rumah mampu dah buat tu. Ayat banyak. Tak ada siapa dalam rumah kita je kan? Kita mampu dah buat? Ya, kita mampu. Dapat pahala. Sunnah Nabi SAW. Tapi sapu, bukan basuh sekali pergi jurih kepala tu pula. Okey. Kemudian disebut wa arjulakum. Perempuan baca wa arjulakum ke wa arjulikum? Lakum ke likum? Lakum. Wa arjulakum atau wa arjulikum. Ada setengah qiraat dia baca wa arjulikum. Bila baca wa arjulikum, dia sapu baca ayat. Sebab dia mengambil ataf daripada wamsahu. Sapu kepala dan sapu kaki. Ada mazhab yang sapu kaki. Mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dia tak basuh. Dia sapu. Sebab dia baca dengan wa arjulikum. Kita baca wa arjulakum. Dia dan. Dia sebut dan basuh kaki. Kalau lakum jadi basuh. Kalau likum jadi sapu. Tu kata Arab dia kaya bahasa orang. La dengan li pun dia lari makna. Kalau kita baca wa arjulakum, hang kena basuh kaki. Kalau kita baca wa arjulikum, hang kena sapu je lagi. Macam orang nak sapu khuf. Berlaku pula perselisihan ulama. Yang siapa yang baca wa arjulakum, jurihlah kaki dia. Ketika mana dia tak pakai khuf. Dia tak dalam musafir. Tapi bila dia dalam musafir, dia pakai khuf, dia baca ya wa arjulikum. Dia tak payah buka kasut, dia boleh sapu je ayat di atas kasut tu. Tu hukum. Itu yang kata Al-Quran ini, dia adalah sumber segala hukum. Cuma kita kena faham, setiap baris ada makna. Bukan saja-saja diletak baris sedemikian. Jadi dia abang, siapa abang? Allah kata, Allah ni dia akan letak saja. Dia letak je. Kemudian perbincangan ni ulama lah yang berbincang. Kita ni beramal hari ni memang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang kalau kita tak faham, maka Rasulullah menguraikan. Kita tak hidup zaman Rasulullah. Ulama lah pewaris Nabi. Ikutlah cakap-cakap ulama. Yang mana yang kita tahu, kita yakini dengan kebenarannya. Dia suruh basuh kaki. Kalau kita baca wa arjulakum, basuhlah kaki kamu ilal ka'bain. Hingga 2 buku lali. 2 buku lali ni apa dia? Iaitu penghujung kaki. Penghujung kaki yang ada 2 tulang timbul tu. Atas sikit daripada tumit. Dia atas pada tumit ke dia bawah pada tumit? Cacat lah kalau dia bawah pada tumit. Dia atas pada tumit kan? Ada orang basuh kaki menggunakan air yang banyak, tapi tumit tak kena. Dia jurus ke depan. Dan ada orang yang basuh kaki, dia sambil basuh, sambil sapu. Dia buat 2 sekali. Bermakna dia pakai wa arjulakum dan wa arjulikum. Sambil dia sapu sebab dia nak meratakan air bagi kena ke tumit dia. Itu detail. Itu lebih detail. Okey, kita berwuduk. Kalau kata kita sambil berwuduk, sambil sapu ke, jurus saja. Sambil sapu, itu detail. Tapi kalau jurus saja sah tak? Sah. Sah. Orang tanya, nak kena ke sapu-sapu gosok-gosok? Kalau gosok, itu detail sebab nak menyampaikan air. Tapi kalau tak mampu nak gosok, dia hanya jurus saja. Contoh, basuh kaki. Kalau orang gemuk, dia susah tak nak turun nak pegang kaki dia. Ketika mana dia jurus dengan ayat. Dia boleh jatuh waktu mana dia tunduk, pegang kaki nak bagi meratakan air. Jadi dia buat macam mana? Dia buka ayat, dia suar kaki dia, dia jurus depan belakang. Sah? Sah. Atau ada yang bertanya,
Kalau tak gosok boleh? Boleh. Tapi pastikan air masuk di celah-celah jari kaki tersebut. Sampai mana? Sampai buku lali. Sampai buku lali. Bermakna buku lali tu kena basah tak? Buku lali tu kena basah. Kata Imam Malik tak basah pun tak apa. Imam Malik kata tak basah pun tak apa. Sebab tu aurat Imam Malik, biasa tak? Di Mekah tengok orang lelaki semayang pakai surat pendek. Surat dia ngam-ngam kat kepala lutut. Ngam-ngam. Dia kata dia ni macam mana semayang surat pendek. Nampak kepala lutut. Imam Malik tak apa nampak kepala lutut. Sebab aurat, pusat hingga lutut. Anak lutut bukan aurat. Tapi kena faham tentang hukum-hukum dia, baru boleh nak beramal dengan hukum dia sekali. Kita tengok. Kemudian dia kata, wa in kuntum junub. Dan jikalau kamu dalam keadaan junub ni berhadas besar. Berhadas besar sama ada kita baru habis melahirkan anak, kita baru habis darah nifas, kita baru habis dah haid, kita baru habis bersetubuh. Ataupun keluar mani. Itu dipanggil orang yang dalam keadaan berjunub, berhadas besar. Bila dalam keadaan hadas besar, hang tak boleh pendek semayang. Hang tak boleh berwuduk, tak cuci. Hang kenapa? Fatahharu. Hang kena mandi. Kena mandi, baru terangkat hadas hang untuk mewajibkan hang solat. Untuk membolehkan hang solat. Kata tak boleh solat. Sebab hang dalam junub. Junub kata Allah, hang tak boleh berwuduk. Hang kena terus ambil hadas besar, mandi. Fatahharu. Wa in kuntum marda. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau hang sakit pula. Kalau hang sakit, wa in kuntum marda au ala safar, ataupun kamu di dalam musafir, dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun hang baru keluar daripada jamban. Okey, faham? Dia asal makna ataupun engkau baru datang daripada tempat yang tinggi. Bahasa Allah cantik, tempat yang tinggi. Kenapa tempat tinggi? Ni cerita tak habis lagi, dia cerita kat bawah. Okey, kita cerita in kuntum marda. Kalau kamu sakit, maknanya sakit, disahkan oleh tabib, oleh doktor, jangan bagi kena ayak luka ni. Kalau kena dia mudarat. Tak boleh kena ayak. Dia balut. Dia bawa simen mungkin, dia balut. Jadi tempat tu tak boleh kena ayak. Bila tak boleh kena ayak, dia bagi satu kelepasan yang lain. Sekali dia akan cerita, dia akan bagi satu kelepasan tayamum. Tuhan sakit. Hang tak boleh buat macam mana. Tak boleh kena ayak. Memang tak boleh. Tu dia kata marda. Ala safar, ataupun dalam perjalanan. Dalam musafir, cari ayak tak ada. Ataupun dia kata, hang baru keluar daripada tandah. Sebab apa dia letak ghaid, tempat yang tinggi? Zaman dulu tak ada jamban. Bila nak pi buang hajat, orang akan pi tempat-tempat jauh-jauh, tinggi-tinggi. Sebab apa tak mau bagi orang tengok. Itu maksud ghaid, tempat yang tinggi. Bukan duduk kat atas pokok tu. Kira tempat yang terlindung. Tempat yang terlindung. Yang tak dilihat. Maknanya kita sedang qada hajat. Aula mastumun nisa. Yang ni. Yang menjadi. Hari ni kita ambil masa lebih sikit dah. Tak apa lah. Nak bincang pasal. Aula mastumun nisa. Ataupun hang tersentuh dengan perempuan. Lemas. Okey, perempuan tunggari sat lamas tu. Kita nak bincang lamas ni. Lamas maksud dia, perkataan dia ada 3. Massa, mim, sin. Di atas sin tu ada syaddah. Massa. Tulis makna dia sentuh. Sentuh. Kemudian lamasa. Tulis lam, mim, sin. Semua bagi fathah. Lamasa. Menyentuh. Apa makna? Nak cerita pasal dah nak tadabur ayat ni, cerita tadabur.
Itu perkataan kedua. Perkataan ketiga, la masa. Lam, alif, mim, sin. La ada mak asli kat situ. La masa. Menyentuh dengan syahwat. La masa. Menyentuh dengan syahwat. Tadi masa, sentuh. Masa, menyentuh. La masa, menyentuh dengan syahwat. Tu saya kata, Arab ni kaya bahasa, no? Pasal tu belajar sampai hari ni tak habis-habis lagi. Punya belajar bahasa Arab. Saya lah perempuan kebat lah. Nah? Lepas tu, bila disebutkan masa ni, yang kita kata sentuh ni, makna dia sentuh tanpa fizikal. Contoh saya bagi. Masa ni kalau kita tengok satu-satu hidangan, kita sedapnya. Ha, makan dah ke? Tak lagi lah tengok sedap. Ha, dia dah rasa menyentuh dah. Kita tengok sesuatu yang mengerikan, rasa takut. Hang kena lah ke? Tak kena. Aduh sakitnya. Tengok. Dia tengok orang tu kena pisau, dia riak sakit. Kena lagi? Tak kena. Itu masa. Tengok filem sedih. Nangis. Filem yang sedih. Nangis. Itu masa. Sentuh. Sentuhan di hati. Bukan di fizikal. Dia tak kena apa. Okey. Kalau la masa yang dikatakan menyentuh ni, menyentuh tanpa syahwat. Kadang-kadang kita pergi beli barang kat orang lelaki, kita suruh duit, terkena tangan dia. Ada syahwat? Tak ada. Itulah masa. Kadang kita berjalan dalam ramai-ramai, berjalan di tempat ramai, tersentuh tangan dia. Itu dipanggil la masa. Bukan kita saja nak dipegang tangan dia, tengok putih gebu, seronok, nak rasa lembut ke tidak. Tak. Itu dipanggil la masa. Kemudian la masa. Dalam ayat kita ni dia la masa kan? Au la mastumun nisa kan? Menyentuh dengan syahwat. Sentuh lelaki dengan perempuan. Dia kata au la mastumun nisa. Atau hang sentuh perempuan. Mana dia perempuan sentuh lelaki boleh lah? Tak boleh lah. Tak kira lelaki perempuan. Dia anak di sini. Atau hang menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan di sini. Menyentuh dengan rasa apa? Lah Malik tu. Menyentuh dengan rasa apa? Syahwat. Rasa syok. Rasa seronok. Dia dah abang ni batal wudu. Kalau hampir tandah batal wudu. Jadi bermakna kalau hang sentuh dengan perempuan dengan rasa syahwat batal wudu. Maka dalam ayat ni Imam Malik meletakkan sentuh kulit lelaki dengan perempuan tanpa apa-apa rasa tak batal wudu. Kita tengok waktu tawaf depa berpegangan tangan suami isteri kan? Ni ambil ni. Ambil di sini. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Saya kata no, Imam Syafi'i tak boleh. Kecuali waktu tawaf juga di atas beberapa sebab. Kita bukan saja-saja nak pegang dia. Tapi terkena. Lelaki dalam ihram. Sebahagian badan dia terbuka. Kan? Bila sebahagian badan terbuka, kita pun angkat tangan nak istilam. Waktu kita Bismillahirrahmanirrahim, tercelak dia punya bau tu. Kan? Sebab sebelah sana dia tutup. Belah ni, kita ada belah ni. Kita pun nak istilam kepada Hajarul Aswad, terkena bau dia. Alah. Imam Syafi'i kata tak batal. Bukan kita pergi cari nak pegang dia. Kita tengah nak istilam dia lalu mengikut depan. Terkena. Okey? Ataupun lelaki. Kan dalam ihram tak boleh pakai kasut. Tak boleh pakai stokin dalam lelaki. Terpijak perempuan. Kaki-kaki perempuan yang bermazhabkan kepada mazhab Imam Hanafi. Dia tak pakai stokin. Betul tak? Banyak dari India lah dia tak pakai stokin. Orang lelaki kita ni duk bertawaf terpijak. Kadang terkena. Tidak. Kan ramai-ramai. Dia ada make sodok lagi kita. Terkena.
Batal tak? Kata Imam Syafi'i, tak batal. Bukan kita pergi cari dia, dia mencari kita. Ada rasa, tak ada rasa. Tak batal. Nah, okey, lepas tu, kalaulah kita sentuh dia, tak sengaja tapi ada rasa. Tak sengaja, bukan kita cari dia, dia cari kita. Tak sengaja, tapi ada satu rasa syahwat. Ambil gebu subuh Dia rasa syok pula. Cuba hampir try sentuh dia. Cuba hampir try. Okay? Jadi, masa tu bila ada rasa, batal. Itu Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Syafi'i. Habis, duduk tak duduk, nak pergi ikut Imam Malik, hak yang tak batal tu, hang kena berwuduk ikut cara Imam Malik. Basuh kepala hang bagi perhabis. Baru boleh. Nah, ni sat lagi Imam Syafi'i, sat lagi Malik, sat lagi Hanafi. Betullah hang alim 4 mazhab. Nah, kena ikut semua. Kalau nak ikut Malik, okay, abang, taklid. Aku nak taklid Imam Malik, berwuduk dengan cara Imam Malik. Sampai selesai. Nah, tak lagi kalau menyentuh pun tak apalah. Yang betul hukum tengok orang, dia pun tu tak apa. Tengok tu suami isteri boleh pegang-pegang tangan, tak ada apa. Kita tak apa, tu mazhab boleh. Tak apalah kita tukar mazhab, tak boleh. Tukar-tukar ikut-ikut dengan tak tahu hukum. Nah. Jadi ketika ni, Imam Syafi'i dia bagi keistimewaan waktu tawaf je. Tapi waktu lain dia tak bagi. Dia tak bagi. Walaupun ada hadis Nabi SAW. Cara Nabi menunjukkan sayang kepada Sayyidatina Aisyah. Ketika mana Nabi nak tolak pergi semayang, Nabi kucuk Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah, Nabi tak ambil wuduk lain dah. Nabi terus masuk ke dalam masjid dan bersolat. Berlaku perbincangan ulama tentang hadis tu. Nah, katanya Nabi kucuk tanpa rasa. Bukan lamas, tanpa rasa saja. Nah, dan ketika mana Sayyidatina Aisyah pegang kaki Nabi waktu Nabi sujud terlalu lama. Dia kata Rasulullah dah wafat. Kan dia pergi pegang kaki Nabi rasa panas. Nabi bergerak-gerak kaki. Nabi tak batalkan wuduk, Nabi terus solat. Maka Imam Malik kata tak batal antara sentuhan lelaki dan perempuan jikalau tanpa hadir syahwat. Kata Imam Malik. Itu yang kita tengok dia boleh pegang tu. Nah, tapi dengan bersyahwat maka batal. Bagi Imam Syafi'i dia tak bagi. Kecuali waktu tawaf saja. Nah, faham tak? Itu yang pasal apa saya cerita bab mazhab. Kalau nak tukar mazhab, kena tahu cara dia berwuduk. Kalau tak tahu cara berwuduk, tak boleh tukar mazhab. Nah, peganglah satu-satu, sudahlah, tak usah bagi pening. Kecuali kalau kita faham. Okey. Dia kata, bila dah hampa semua macam tu, hampa dah sentuh perempuan, hampa dalam musafir, hampa orang sakit, dia kata, ayat tak jumpa, fatayammamu. Bertayamumlah kamu. Tayamum dengan apa? Sa'idan tayyibah. Dengan menggunakan sa'id, tanah ataupun debu. Yang baik, maksud dia yang suci, yang bersih. Bertayamumlah kamu dengan menggunakan sa'id, tanah yang bersih. Baik. Pembahagian ulama, perbincangan ulama berkenaan dengan sa'id. Tanah ni tanah macam mana? Tanah selut ke, pasir laut ke, tanah debu ke? Tanah yang boleh melekat apabila kita tepuk dia. Jadi apa dia? Debu lah. Kan? Kita pegang, lekat. Bukan lekat biji tu, lekat debu dia. Itu dipanggil sa'id. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kena tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mana dia tanah tu bukan tanah mati, tanah hidup. Lagi leceh. Jenuh kita nak bicara tanah hidup, tanah mati. Tanah yang hidup ni tanah yang bukan duduk dalam pasu. Duduk dalam pasu tu, yang pokok bakat kering, dia pun kering. Itu tanah mati. Tak boleh buat tayamum. Dia kena cari tanah yang hidup. Ahmad Ibn Hanbal. Imam Syafi'i dia kata macam ni. Imam Syafi'i mudah.
Nah, tanah biasa pastikan bersih, tak ada tai kucing di berak tang situ. Nah, tapi lekat. Kita nampak di sini ada debu. Itu dah memadai. Itu dah boleh. Nah, itu dah dikira sa'idan tayyiba. Okey, kita dah tengok orang ambil di dinding. Nah, di dinding. Atas kapal terbang kalau kita tengok. Nah, depan ditepuk di cushion tu. Nah, di tempat-tempat sandar tu kan. Itu mazhab tau. Yang kata tak betul itu mazhab. Mazhab Imam Malik macam tu. Ha. Kita tengok tak ada apa pun dia punya vacuum lah kan. Setiap kali orang turun dia vacuum kan. Mana debu nak lekat. Pulau tu dia duduk di dalam Boeing tu tutup tu. Mana debu nak main. Betul tak? Ha. Patut tak nak cerita apa lah. Kalau orang tanya. Saya tak tahu. Dia kata boleh ke Ustazah? Tak boleh. Saya kata tak ada debu. Tu mereka buat. Tak tahulah kat mereka. Kan? Ha? Mereka nak buat. Tapi carilah. Ada debu tak dalam tu? Sampai-sampai tak ada debu lah. No? Kan mereka tiap-tiap kali kita turun tu mereka vacuum lah. Satu kapal terbang tu dia vacuum habis. Semua. Tak nak bicara tari taman Sa'idan tu. Sa'idan tu nak cari mana? Lepas tu saya kata ada benda yang saya boleh jawab. Ada benda saya tak boleh jawab. Saya tak kerti. Nah? Mungkin ada perbincangan yang lebih luas berkenaan dengan Sa'id. Okay, nah? Okey. Kita tengok. Nah, dia habaq dia kata. Cara nak bertayamum dia kata, nah. Dia suruh di situ sapu tangan dan muka saja. Famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Sapu debu tu dekat muka dan tangan. Okey. Mazhab Imam Malik. Tayamum muka dan tangan saja. Tangan dekat ni ya. Ha. Sebab Al-Quran kata macam tu. Muka dan tangan. Kata kat ni. Mazhab Imam Syafi'i. Muka dan tangan sampai siku. Dah? Jadi saya kata kalau nak ikut Imam Malik, kena faham Imam Malik. Kalau nak aku nak tayamum ikut Imam Malik, kena faham dia. Tak faham, tak ada suka-suka ikut. Jadi boleh tak kalau kita nak tayamum muka dengan tangan? Boleh. Al-Quran dia sebut macam tu. Boleh. Dia tak sampai ke siku. Ada ketika Rasulullah bertayamum tangan sampai siku dan ada ketika baginda bertayamum memadai sekadar pergelangan tangan. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Saya tak tahu nak uraikan dengan lebih lanjut sebab ada hadis dan ada ayat Al-Quran. Kalau guru saya, guru saya ni banyak. Satu guru dia mengaji di Yaman. Maghrib. Dia kata tangan saja. Tak payah pergi ambil siku. Nah, seorang lagi guru mengaji di Mekah. Dia kata kena sampai siku. Lepas tu saya tahu apa. Aku tak tayamum hari ni lagi. Tak tayamum lagi. Buat masalah ni tak tayamum lagi. Pasal Allah Ta'ala tak bagi lagi keadaan masalah macam ni. Alhamdulillah. No? Tapi kalau dia bagi masalah, sakit no? Kan? Nak kena semen. Kena, no? Tak tahu. Tapi itulah ilmunya. Itulah ilmunya. Kemudian dia sebut, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tu dia tak maulah bagi hampa susah. Dia tak mau bagi hampa susah. Kalau kata tak ada ayat, ada ayat untuk nak minum. Minum dulu. Ada ayat untuk nak bagi binatang ternakan. Bagi binatang ternakan tu lebih afdal. Ada ayat tapi untuk nak cuci najis. Buat dulu. Kalau ada untuk berwuduk, maka berwuduklah. Kalau tak ada benda hampa boleh cari. Guna debu. Debu ni tak ada alasan kata tak ada. Selagi hampa berpijak di atas muka bumi Allah. Tapi kalau duduk di dalam kapal terbang, yang tu je lain cerita. Yang tu lain cerita. Kan kita ada spray dan tandah dia ada ayat kan? Ada. Cara-cara yang walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala ni dia bukan nak membesarkan kamu. Tetapi Allah Ta'ala ni berkehendakkan untuk kamu bersih. Dia nak mensucikan kita. Sebenarnya tanah kita nampak kotor. Tapi tanah tu lebih suci. Kerana dia boleh menjadi alat untuk mensucikan.
waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dia menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu supaya kamu bersyukur. Cara Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat kita. Nikmat apa? Nikmat orang yang beriman. Nikmat orang yang beriman wajib diri solat. Bila wajib diri solat, kena cari alat untuk membersihkan. Apa alat membersihkan? Sama ada air ataupun tanah. Kalau tak ada air, ada tanah. Nah, antara kedua-duanya. Dan kemudian diajar cara membasuh. Maka kesimpulan daripada ayat yang ke-6 ni, kita telah pun diajar cara berwuduk. Iaitu dua cara untuk membersihkan. Dua cara untuk kita membersihkan. Pertama dengan berwuduk. Nah, yang kedua dengan bertayamum. Dua cara untuk kita bersih daripada segala najis. Pertama dengan berwuduk, kedua dengan tayamum. Kemudian dua jenis alat untuk bersihkan. Iaitu pertama guna air, yang kedua guna tanah. Dan kemudian dua cara untuk nak bagi bersih. Pertama dengan membasuh, kedua dengan menyapu. Kemudian apa lagi Allah SWT? Dua sebab hang kena taharah ni. Pertama kerana sebab hang junub, kedua mungkin dengan sebab hang sentuh perempuan, hampir ke tandas kencing ke berak ke kentut ke dan sebagainya. Dua sebab menyebabkan hang nak kena taharah berwuduk. Iaitu mungkin dengan cara hang berjunub ataupun mungkin dengan sebab yang kita baca tadi, sentuh perempuan, pergi kencing, pergi berak, pergi tandas tu pergi kencing berak kentut lah. Daripada ayat ni lah ulama pun menyusun. Dan kemudian daripada hal tersebut, dia bagi pula keharusan bertayamum. Harus kamu bertayamum dengan sebab dua. Dua juga sebab untuk kamu boleh tayamum. Pertama sebab sakit. Kedua dengan sebab tak ada air. Ataupun safar. Okey? Faham tak? Ayat ni je. Andai saya tertinggal apa-apa perkataan, tolong ingatkan. Saya tadabbur ayat ni semalam 3 jam. Dan mejak sejam, 3 jam. Nah, penin lena. Susah sebenarnya lah, susah. Dia nak cerita pasal wuduk saja kot. Tapi ayat ni, ayat Allah Ta'ala ni, Masya Allah, Allah maha lembut. Allah halim, maha lembut. Allah maha beradab. Dia bercakap dengan kita melalui Al-Quran ni penuh dengan adab. Kalau kita tengok, dia tak sebut jamban. Saya yang jahat sebut jamban. Dia sebut raid, tempat tinggi. Hang papi berhajat di tempat tinggi. Kalau kita tak faham, dia ni pergi berhajat di tempat tinggi. Dia pergi mana? Makan angin di bukit tinggi kan? Tanya dia pergi berak, dia pergi kencing, dia pergi kentut. Itu yang ulama boleh letak. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudu, bersentuh kulit lelaki dengan perempuan, keluar sesuatu di antara dua jalan, tak kira lah pejal ke, cecair ke, angin ke, kan? Lalu diperbincangkan sampailah kepada perbincangan yang kita panggil keluar angin melalui lubang faraj. Ataupun bahasa lain ni dipanggil apa? Kentut faraj, kan? Ada setengah kata tak batal wudu, setengah kata batal wudu. Tak batal wudu andai dia angin di situ sahaja. Nah, ketika mana kita sujud ataupun rokok, keadaan bibir faras kita tu terbuka. Jadi bila kita berdiri, cantum balik, ada angin. Tak rasa keluar, tak batal. Tapi kalau dia mai daripada dalam perut, keluar kok lubang faraj, angin tu batal wuduknya. Faham tak? Ada perbincangan. Panjang sungguh perbincangan ulama. Nah, empat mazhab masing-masing berkeluar hujah yang sahih belaka. Kita ni ikutlah, ikut. Kalau satu mazhab kita bermazhab ke Imam Syafi'i, berpeganglah. Berpeganglah padanya. Kalau kata nak tukar boleh, sebab keempat-empat tu semua betul. Nak tukar boleh tapi kena alim dah. Kena ada ilmu lah tentangnya. Kata ada ilmu jangan suka-suka tukar lah. Kan ada orang yang tak apa kita talik imam ni. Tak apa kita talik tak. Talik. Benda tak erti. Ilmu Allah ni luar tu.
Belajar sampai mati tak habis dah. Sampai hari ni, sampai bila-bila, sampai matilah selagi ada usia. Nah, wallahualam. Okey, satu ayat je, no? Ayat ke-6 insya-Allah. Panjang umur. Kita sambung lagi. Minggu depan hari Rabu dah. Minggu depan hari Rabu dah. InsyaAllah nak. Kita akan sambung ayat yang ke-7 daripada surah Al-Ma'idah. Saya ambil masa perempuan ni, lama ni nak. Ada soalan nak tanya? Silakan. Ya sila Puan Hajar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yaman. Masya Allah. Duduk lama tak di Yaman? Masya Allah. Subhanallah. Okey. Baik. Terima kasih. Bertayamum dengan batu. Batu adalah sebahagian daripada sa'idan. Nah, mereka nak cari tanah pun kerah kan? No? Yaman tanah kerah. Tandus dia nak menggunakan batu. Di atas batu ada debu. Di atas batu ada debu. Batu tu kita boleh sapu di atas dia. Kita sapu di atas batu tu, maka ia menghasilkan debu. Nah, sebab batu di Yaman bukan macam batu di Malaysia. Yang batu sungai tu. Jangan ambil batu sungai. Batu di tengah padang pasir. Boleh. Batu tu boleh. Kerana batu menghasilkan debu. Nah, itu batu di Yaman. Batu di Malaysia ni jangan. Tambah batu sungai tu. Lagi tak ada apa kan. Licin je pun. Jadi bertayamum macam tu. Saya bagi contoh lah. Contoh. Kata ni batu. Sapu di sini. Masah. Sapu. Menghasilkan debu. Sapu di muka. Dia kan tayamum ni sekali-sekali ya muka. Kemudian tangan. Okey. Puan orang Yaman, share sikit. Orang Yaman tayamum tangan sampai siku ke tangan saja? Tangan saja. Tangan saja. Boleh. Sinilah, tarik sini. Tarik ke sini, tolak ke sini. Kemudian dah. Macam kita buat satu-satu kan. Kalau sini tarik ke sini, senanglah. Kalau kata Imam Syafi'i dia bind sampai ke siku ni, dia kan nak tolak. Tapi kalau kata sekadar tangan saja, dari sini tarik ke sini. Kemudian lekat ke sini, tolak ke sini, naik ke sini. Tarik ke sini, lekat ke sini, tolak, naik ke sini. Kemudian macam tu. Senang lah. Baik, terima kasih Puan Hajar. Ya. Okey, tayamum muka. Tayamum muka ni, dulu orang tu suka lumuk pada sejuk tu. Kan? Yang di tangan ni kita ada ni debu. Kita sapu je daripada tumbuh rambut tu. Muka lah paling senang daripada tangan. Tangan banyak cerita. Jangan dek. Tapi semua. Sebab dia tidak memudaratkan. Semua bagi kena tu. Maknanya walaupun sekali sapuan, tapi macam kita bagi kena pada setiap ruang kulit muka kita. Itu muka. Muka dulu, lepas tu tangan. Bukan tangan dulu muka. Muka dulu, lepas tu tangan. Ya. Ya Kak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khuf. Okey, khuf lah saya kata. Itu menyapu dua khuf. Ada hukum. Ayat ni saya cerita tak habis naknya. Dia kan, kalau kita baca dengan arjulikum, cerita dia sapu dua khuf. Sapu dua khuf ni, syarat dia kena ada wuduk terlebih dahulu. Contoh kita nak keluar musafir yang jauh. Kita pakai kasut bot. Kalau kita dulu pakai kasut bot kan, kasut ayam tutup, kasut kulit. Tertutup kaki. Jadi kita berjalan. Batal dah wuduk. Kita mungkin nak terkencing, nak terberak berjalan. Wuduk kita dah batal. Bila kita nak ambil, tengok atas kapal terbang masuk waktu. Kita nak ambil wuduk. Sampai dekat kaki, kalau kita jurus bagi rasa, mudarat kapal terbang tu. Maka memadai dengan kita sapu saja di atas kasut tu. Janji, tapak dia tak ada najis. Kita sapu je kat atas dia tu.
Tak payah buka kasut. Ataupun kita pergi ke negeri yang sejuk. Negeri itu sejuk sangat. Kalau kita basuh kaki kita, boleh menyebabkan sakit yang amat sangat. Ada tempat yang sejuk kan, kalau kena ayat subhanallah, keren. Kan? Tak payah buka. Tak payah buka kasut. Sapu saja. Bagi tangan kita basah ni, basah tangan kita, sapu je kat atas kasut tu. Jadi, di bawah tapak kasut tu, tak ada najis. Itu menyapu khuf. Nah? Okey. Ada perbincangan ulama pula pasal sapu khuf ni. Kalau stokin boleh tak? Stokin yang tak jarang, maksud tak nampak kulit kaki. Setengah ulama kata boleh sapu kat atas stokin. Itu basah juga lah. Kan? Nah? Ada setengah ulama kata, stokin tak boleh, dia kena kasut. Kasut kena kasut kulit. Ya Allah lah. Okey. Ya. Okey. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita nak bertayamum, ini contoh kita sakit ni, al-marda. Orang yang sakit, saya bagi contoh. Dia simen di kaki atau mungkin di tangan. Nah, pada bahagian tu dia tak boleh kena air. Dengan sebab dah terhalang. Ataupun doktor kata luka ni tak boleh kena air. Memang tak boleh. Jadi, wajib berwuduk dengan air terlebih dahulu. Contoh dia kalau di tangan, hak wajib basuh muka dulu kan. Bila tangan sampai siku, tangan kanan ni tak boleh. Tangan kiri saja boleh. Tangan kiri kena bagi basuh dengan air. Hak tangan kanan tu kena tayamum. Kita tengok pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata hang break saat dulu tu. Break ni mana berhenti. Lepas basuh muka tu berhenti, tayamum dulu. Sapu muka, tangan sampai siku. Sambung balik dengan wuduk. Sambung balik dengan wuduk. Pada anggota-anggota yang boleh kena wuduk. Okey, pendapat Syekh Ramli. Dia kata, bagi selesai dulu basuh dengan air. Saat lagi, baru ikut dengan tayamum. Kata Syekh Ramli. Baik, kembali balik kepada pendapat Qadim Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ada dua. Kalau sebelum berlaku kemalangan atau berlaku sakit itu kita ada wuduk, maka kita tak payah tayamum dah. Boleh sapu je kat atas tu. Atas semen tu. Sapu apa? Bukan sapu tayamum. Sapu air. Dia tak boleh senang macam itu. Yang kata Allah Ta'ala tu dia bagi nikmat dan daripada khilaf, sapu je kat atas tu. Jadi pasal apa? Pasal ayat tak boleh kena. Sapu kat atas semen. Atau mungkin dibalut dengan bandis. Sapu kat atas bandis. Dah pun memadai. Tak payah tayamum dah. Jadi kita raikan pendapat-pendapat para ulama. Gunakan mana-mana yang kita rasa lebih mudah. Paling afdal. Okey. Bila nak tanya paling afdal? Kalau kata sebelum berlaku kemalangan dia tak ada wuduk, dia wajib qadha sembahyang dia. Tapi kalau dia ada wuduk, tak kira kalau batal ke tak batal ke. Tapi keluar rumah dia ada wuduk. Berlaku kemalangan tu. Maka dia tak payah qadha dah sembahyang dia. Itu khilaf ulama. Jadi saya kata boleh pakai di antara 3 cara saya bagi. Pertama, pendapat Imam Al-Ghazali dia suruh berhenti. Berhenti. Waktu orang sapu muka nak sapu tangan sampai siku, oleh kerana dia dah berbalut, berhenti, tayamum dulu. Lepas tayamum sambung dengan ayat. Okey. Pendapat yang kedua, dia kata Imam Syahramli. Dia kata, hang ambil dulu dengan ayat, lepas tu hang tayamum. Kedua. Dan pendapat Imam Syafi'i, dia kata boleh lalu ayat untuk apa kat atas tu. Lalu maksud dia, sapu sahaja di atas balutan tersebut. Wallahu a'lam. Buatlah yang mana-mana satu di antara yang 3. Okey. Bila kami tak ada kitab, saya betul-betul saya belajar kitab Hidayatul Sibyan tu. Dengan satu guru Hidayatul Sibyan tu 6 tahun ngaji kitab tu. Khatam ngaji. Dia kata, hampa nak bagi senang, hampa bagi sapu je. Itu tu guru kata, sapu je dia kata. Sebab saat lagi, kita kan tak pandai nak bertayamum. Dah break waktu sapu muka, basuh muka tu saya pergi ambil tayamum. Kita kena debu campur dengan air. Jadi apa? Jadi berat sejuk.
No? Boleh lah, boleh lah. Boleh. Pilih antara tiga. Pilih antara tiga. Ya baik. Selalu kami akan pilih yang ketiga tu. Yang senang. Allah alam. Ya. Ikut jadual minggu depan, Rabu tak ada kelas. Okey, ini jadual saya bagi. Minggu depan ada kelas lah. Kat sini insya-Allah taala, okey. Jadual tu sekadar cadangan. Jadual saya berubah ikut suka saya. Maaf lah. Maaf Kak Rosma. Jadi Rabu minggu depan insya-Allah ada kelas. Ya. Ya, Kak Faridah. Ada. Faridah Hanim kan? Okey. Wuduk. Okey. 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 Saya nak suruh kau share Sat. Berapa jenis kentut yang membatalkan wuduk, kentut yang macam mana tu? Okey. 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 Macam yang mana satu yang membatalkan wuduk? Kan ada macam-macam jenis kentut kan? Ada yang ada bau tapi tak ada bunyi. Ada yang ada bunyi tapi tak ada bau. Ada yang tak ada dua-dua. Kata lega aja. Okey. Hak yang bunyi pun tak ada. Hak yang bau pun tak ada. Rasa pun tak ada. Rasa ni nak terkentut. Nak terkentut. Kita tahan-tahan tak lega. Keluar ke tak keluar? Keluar ke tak keluar? Itu tak batal. Hak tu tak batal. Syaitan nanti main kacau. Hang kentut lah tu. Sebab tu hang tak rasa dah. Kan punya tahan ni dah sembayang. Tadi nak terkentut sangat-sangat. Tengok dia lega. Di mana? Mana dia keluar? Okey, tu tak batal. Waktu kita tak tahu batal ke tak batal, batal ke tak batal. Okey, hak yang wangi ke, hak yang busuk ke, hak yang ada bau ke, hak yang tak ada bau, yang ada suara ataupun tak bersuara. Selagi kita rasa cik keluar tu, batal. Hak tu memang batal. Kentut faras saya bagi dua tadi. Kalau kata dari di zahir dia tak batal, tapi kalau dari dalam perut angin tu batal. Itu jenis kentut, nak ngaji bab jenis angin pun. Pasal tu saya kata mengaji bab darah pun sampai hari ni tak selesai. Dia ada warna kuning, dia ada warna oranye, dia ada warna jingga. Dia ada warna hitam, dia ada warna merah pekat, dia ada warna merah muda. Oh, kau rasa tak pening ke? Hebat imam kita dulu, no? Dia pun bukannya ada alat-alat canggih tapi dia pun boleh kaji. Walhal 4 mazhab tu semua lelaki tau. Dia boleh kaji hari-hari haid perempuan. Saya paling masalah kalau orang tanya bab haid. Allahu Akbar. No? Masalah lah. Itu yang kata Sayyidatina Aisyah ni perempuan Madinah. Bawa mai semangkuk kapal. Tengok Sat, yang mana satu haid, yang mana satu yang dah bersih haid, yang mana satu istihadah. Suruh dia tengok. Dia tak buat dia ada Rasulullah kat dia, no? Kalau macam kita ni macam mana, no? Allahu Akbar. Al-ulama'u warasatul anbiya. Wallahu a'lam. Bila? Ya, okey, satu lagi. Okey, di atas kapal terbang, wajib tak berwuduk? Wajib berwuduk. Daripada suruh tak sah berwuduk semayang menghormati waktu kan? Okey, sebenarnya di dalam istilah fiqh tak ada pun solat menghormati waktu. No? Dalam istilah fiqh tak ada solat menghormati waktu. Tapi ini mungkinlah pendapat yang qadim nah, yang terkini. Janji yang semayang. Jangan tak semayang, maka hadirlah satu macam dia ambil daripada kiasan orang yang duduk dalam tahanan. Kaki tangan dia diikat, baju tak diberi pakai. Semayang wajib tak? Wajib. Tak ada wuduk? Wajib. Dia ambil kiasan daripada itu. Begitu juga dengan duduk dalam kapal terbang. Yang sebenarnya wallahu alam. Tapi berwuduk tetap wajib. Sebab dia hukum qat'i ya. Ya, Kak Sarah ada lagi?
Jamak tamam. Jamak tamam. Apa maksud masa kita ada masuk? Jamak ke semua sekali. Himpun ke semua. Okey, soalan dia boleh dah nak himpun semua. Okey, untuk para doktor yang terlibat dengan pembedahan dan majlis suasana kecemasan yang sedemikian, dia pun boleh jamak semua. Boleh jamak semua. Macam yang duduk dalam bilik operation yang sampai berjam-jam, 20 jam pemirsa kan, dia pun boleh jamak solat semua. Itu keluasan ilmu fiqh. Dan jamak itu dikatakan jamak tamam. Mana dia? Tamam tu sempurna rakaat. Okey? Sempurna setiap rakaat. Okey. Okey lah ni macam ni lah. Dia tak cerita duduk 600 ke 300 hari ke. Macam kita pergi sembahyang subuh di sana, kita pergi berapa ratus hari? Berapa ratus hari? 7 hari. 7 hari. Subuh di sana baca kunut dah. Pasal mazhab Imam Malik tak baca kunut. Walaupun pergi sehari, raikan mazhab mereka bila kita duduk dengan mereka. No? Sebab kita berimamkan imam tu. Jadi ikutlah. Kita ikut. Kita tak baca kunut. Tapi balik main Malaysia, ataupun tak balik lagi. Duduk dalam hotel, main di dalam hotel. Kita mazhab Ismail, nak baca kunut tak? Kita kena baca. Macam tu permasalahan nak jamak ni. Bila dengan mereka, kita duduk di bawah tanggungjawab di atas seorang ketua, kan? Mazhab Imam Hanbali yang boleh menjamakkan kelima-lima, tapi lima-lima tu mazhab Imam Syafi'i pun bagi dalam suasana kecemasan boleh jamak 5 tu sekali. Boleh jamak 5, tapi jamak tamam. Diharuskan. Sebab kita ni kerja doktor nurse ni menyelamatkan nyawa, kan? Kalau kata dia pergi duduk sembahyang lama-lama, sakit dia mungkin boleh mati dalam tempoh beberapa saat, kan? Jadi menjaga nyawa itu lebih baik. Jadi boleh jamak ketika tu lah. Walaupun itu saya kata Imam Syafi'i pun dia bagi. Dia bagi insya-Allah kita lagi belajar, kita akan jumpa banyak lagi benda yang kita tak tahu tu. Itu kata orang yang mengaji ni, dia lagi belajar lagi bodoh. Lagi belajar lagi bodoh. Nak bagi cerdik tak usah mengaji. Okey, habis habis saya sudah dulu saya minta maaf. Banyak masa saya ambil hari ni sahabat-sahabat di rumah minta maaf insya-Allah yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah dan kurang daripada saya. InsyaAllah sekali lagi saya menjemput untuk mana yang tak kenal lagi. Ada juga yang beritahu kat saya, Ustazah tak panggil pun saya makan kenduri. Saya panggil ni panggil semua. Tolonglah dengar dan faham perkataan saya. Saya panggil semua yang mendengar. Dan tolonglah sampaikan pada sahabat yang tak hadir. Ada yang kata saya pilih kasih. Ya Allah, kasih hamba ni kecil. Kasih hamba ni kecil sangat. Kalau boleh nak bagi semua rasa. Tapi apakah daya kadang-kadang mungkin terlepas pandang Mohon maaf saya jemput sekali lagi. Mudah mungkin berkali-kali lagi. Lagi tak kenduri lagi itulah aku nak panggil. 10 hari bulan di Masjid Makbul Teluk Kumbar, insya-Allah Taala. Hadirlah. Hari kenduri itulah saja hari ni untuk sapi saya pun sewa orang punya tempat insya-Allah Taala.
Apa yang ada kita ciciplah seorang sikit dah. Kalau tak ada kita singgah pergi bini makan kedai bambang. Wallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fid dunya wal akhirah. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat ammah ala qaumil kafirin ala qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih.